Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹早安，平安， Dan apa kabar semuanya? 大家都好吗？ Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, 我非常盼望我们每一个人都在好的方面， sehingga kita bisa beribadah ke hadapan Tuhan dengan hati lapang dan leluasa. 因此我们可以慈如常开的来到神的面前来敬拜他。 Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema tentang Blessed are the poor in spirit. 今天我们所要思想的题目是细心和爱动的人有福了。 Dan kita akan membaca dasar Alkitabnya dari Matius pasal 5, 我们要打开马太福音第5章 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 第1节到第4节。 Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 马太福音第5章第1节到第4节，耶稣看见许多人来，就上了山，已坐下。门徒到他跟前来，就开口教训他们说：“细心的人有福了，因为天国是他们的；爱动的人有福了，因为他们必得安慰。” Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tanggal 19, 主所爱的弟兄姐妹，今天是19号。 dan sangat jelas sekali tanggal 19, dan kira-kira 10 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Imlek. 差不多再过10天的时间，我们要欢庆春节。 Nah, pada waktu kita merayakan Imlek, ucapan yang sering kali kita dengar di dalam Imlek itu adalah kongsi facai, begitu ya. 在欢度这个春节的时候，我们经常听到的口号就是说“恭喜发财”。 Saudara, ucapan ini kita akan temukan di mana-mana, di mall, di dalam kemudian ucapan-ucapan di dalam di dalam slide-slide, di dalam kemudian saudara sekalian selebaran di berbagai macam tempat ada tulisan kongsi facai, begitu ya. 恭喜发财这一句呢，就是我们到处可以听到，无论是在超市或者在购物中心或者在其他地方，甚至他们贴了这个标语，贴在许多的地方，他们写到“恭喜发财”。 Dalam arti yang sesungguhnya, kongsi facai itu artinya adalah selamat, berkembang dan makmur, saudara, dan menjadi kaya. 其实它的真正的意思就是说，让我们可以得着平安，也可以繁荣。 Jadi ada unsur di sini adalah unsur yang makin makmur, makin berkembang, semakin menjadi kaya. 在这里就可以说到，就是让我们可以更发大财，并且更加的有钱。 Itulah sebabnya di dalam tradisi Tionghoa yang tertentu, kadang-kadang di dalam perayaan Imlek itu orang membuat kue tertentu. 因此呢，在华人的这个灵异里面我们看到他们在这个要春节的时候，他们预备这个年糕。 Slide yang berikutnya, saudara lihat bahwa di dalam perayaan ini, saudara, ada orang-orang yang dalam tradisi tertentu yang kemudian membuat kue fakau yang disebutnya begitu ya. Kalau dalam bahasanya kami itu adalah fapan begitu. 他们就是预备了这个发糕，就是发色的那个糕，在客家话里面就讲说到发板。 Jadi facainya dengan fakaunya itu sama begitu, mekar saudara. 这个发财呢跟发糕是差不多有同样的意思，就是说可以这个盛开。 Nah, jadi orang-orang Tionghoa itu suka memakai hal-hal yang mirip seperti itu, saudara, dan kemudian mau menggunakannya untuk memberikan ucapan kepada orang lain. 我们华人经常就是利用这样的这个东西呢，让大家也向别人说他的意思是什么。 Dengan kemudian memakan kue fakau ini menunjukkan sebuah pengharapan bahwa kita juga makin menjadi mekar, makin jadi makmur. 当吃这个发糕的时候，他们的就是愿望就是让他们吃了以后，他更加的发达，并且呢更加的这个
更多的财富。 Bahkan di dalam tradisi masyarakat Tionghoa tertentu, orang akan kemudian memunculkan satu dewa. 甚至呢，在华人当中呢，他们就叩拜了一种的神， Yaitu dewa kaya, saudara. 那就是财神爷。 Jadi kalau kita pergi ke misalnya, saya tidak tahu di daerah ini, di daerah Pluit atau di daerah Pik, tapi kalau kita misalnya pergi ke Singapura, kita akan kemudian menemukan di dalam perayaan itu dimunculkan dewa kekayaan ya. 我不知道在这个耶加达这个财神爷他们叩拜的地方，但是如果说我们到新加坡的话，我们就可以到处看到在哪里有财神爷的这个图 Nah 画。 dewa itu yang kemudian membawa juga uangnya begitu, uang yang berbentuk emas itu. 他们手上就好像带着金的用金做的这个纸币。 Nah ada orang-orang tertentu bahkan yang kemudian memang sengaja menyembah dewa itu supaya mereka sendiri menjadi semakin kaya, menjadi semakin makmur. 甚至呢，不少的华人在那里就是叩拜这个财神爷，让他可以更加的发达，更加的有钱。 Nah dalam tradisi masyarakat Tionghoa tertentu kita lihat bahwa kekayaan dan menjadi makmur itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan 因 kita. 此，我们看到在华人的生活里面，在他们的生活里面，他们是那么的看重就是财富。 Saudara, dengan pola pikir yang seperti itu, maka pada waktu kita membaca Matius pasal 5 ayat 3 dan 4 ini, maka kita akan kemudian menemukan ada orang-orang yang mengalami kebingungan. 因此，当我们看到这样的状况的时候，他们在念这个我们刚才念的第3节的时候，他们真的是感到不可理喻，也没有办法明白。 Kita selama ini berpikir bahwa kemudian kita diharapkan menjadi makmur, menjadi kaya begitu. Tetapi di sini pada waktu kita membaca bagian ini, kita menemukan Tuhan Yesus itu berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. 其实我们是多么的盼望我们能够更加的发达，更加的有钱。但是刚才我们所念的经文，主耶稣说，在中文是细心的人有福了，乃是就是在神面前贫穷的人有福了。 Bagaimana saya sebagai orang-orang Kristen itu untuk memahami bagian ini, saudara? 那我们就会相信耶稣的人，怎么去理解这一段的经文呢？ Apa yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus ini? 是什么东西呢？主耶稣利用这个经文来表达出来呢？ Ini seolah sesuatu yang bertentangan dengan pengharapan kita, aspirasi kita sebagai orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa misalnya. 这就跟我们华人所想的，就是跟上帝的话跟这样的他们的想法是背道而驰的。 Saudara, bagian ini, khotbah di bukit ini diberikan kepada orang-orang Kristen. 这个八福里面就是说到，像那些信主的人所说的。 Untuk apa, saudara? Untuk kemudian mengatur kehidupan orang-orang Kristen sebagai murid-murid Kristus. Untuk kemudian menjadi anggota-anggota kerajaan sorga. 这些我们就是相信耶稣的人，通过这个八福呢，让我们可以被这个训练成，让我们到时候可以成为天国的子民。 Sebagai anggota-anggota kerajaan sorga, maka kemudian nilai-nilai hidup kita sebagai orang Kristen adalah nilai-nilai hidup yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai hidup dunia luar atau dunia orang tidak percaya. 因此呢，我们经常发现到，我们生活的这个质量、生活的目标，跟这个外面的那些人的生活的这个愿望呢，是相违背的。 Karena memang Tuhan Yesus mau mengajarkan nilai-nilai dari kerajaan Allah yang menjadi counter culture, saudara, sebagai sesuatu yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat yang ada pada waktu 是 itu. 的，主耶稣的教导就是经常的就变成跟外面的这些他们所想的是不同的，是相反的。 Saudara, apa maksud daripada Tuhan Yesus pada waktu dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? 那主耶稣在这里说到，在神的面前贫穷的人是有福了，这什么意思呢？ Saudara, di dalam bahasa Indonesia kita menemukan di sini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. 印尼文的翻译就是在神面前贫穷的人。 Nah, di dalam bahasa aslinya, saudara, itu
adalah orang yang kemudian miskin in the spirit, saudara. 但是在原文里面就说到在灵里贫穷的人。 Jadi terjemahan bahasa Inggris itu sudah lebih tepat. 英文的翻译是比较正确的。 Jadi orang di sini digambarkan sebagai orang yang miskin di dalam roh, saudara sekalian. 在这里就把人就是说到就是在灵里面贫穷的人。 Artinya ini memberi penjelasan yang dimaksud di sini ini bukan masalah miskin dalam pengertian materi, harta benda. 在这里说的就是并不是说在物质上各方面贫穷的人。 Saudara, kalau maksud Tuhan Yesus itu adalah kita harus menjadi miskin betul-betul dalam hal materi, saudara, maka kemudian tidak ada orang Kristen yang boleh menjadi kaya. 那如果说主耶稣的意思就是让我们在物质方面变成贫穷的话，那相信没有人会相信。 Dan orang-orang Kristen juga, saudara sekalian, itu artinya tidak boleh menolong orang miskin untuk memperbaiki ekonominya, membuat dia ekonominya menjadi lebih baik. Karena Tuhan bilang berbahagia orang miskin. 甚至可能我们作为基督徒，我们不能够去帮助别人，或者不去帮助别人，因为主耶稣说你要变成贫穷。 Saudara, di sini miskin, saudara sekalian, di dalam roh, saudara sekalian, ini artinya miskin di dalam hal rohani, spiritual. 在灵里贫穷的，就说到在精神与属灵各方面，我们要感到这个贫穷。 Saudara, di dalam pengertian ini paling enggak ada dua pengertian tentang miskin di dalam roh ini. 在灵里贫穷的意思呢，就有2点我们可以思想的。 Yang pertama adalah miskin dalam roh ini artinya, saudara, kita mengakui ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. 在灵里贫穷的人，就说到一个人他想就是在神的面前要从最终得救，是无能为力的，也一无所有的。 Semua kita yang hidup sebagai manusia, kita akan menyadari dosa-dosa kita. 我们每一个人都醒悟到我们乃是罪人。 Nah, pada waktu kita menyadari akan dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan? 当我们醒悟到这一点的时候，我们必须要做什么呢？ Saudara, pada waktu kita menyadari akan dosa-dosa kita, maka kemudian kita dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan. 当我们真正的明白也觉悟到我们是个罪人的时候，因此呢，我们必须要在神的面前谦卑下来，承认我们的罪过。 Kita mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. 我们承认我们是罪人， Dan bukan hanya mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, tapi juga mengakui bahwa kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. 不单单我们我们承认我们是个罪人，同时呢，我们也在我们要解决我们的罪的问题的时候，我们是无能为力的。 Saudara, ini adalah sebuah pengakuan yang betul-betul menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang kemudian tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan untuk membanggakan diri di hadapan Tuhan. 这样呢，就是让我们在神的面前，我们没有办法来彰显我们自己，认为我们是一无所有的。 Dan saya juga tidak punya kemampuan untuk mampu menyelamatkan diri saya dari dosa-dosa saya ini. 也表明，当我们要从最终的释放、得拯救的时候，我们是那么的无能为力。 Sehingga pada waktu orang yang seperti ini datang ke hadapan Tuhan, bagaimana sikapnya? 因此，像这样的人，当他来到神的面前，他有怎么样的这个态度呢？ Dia akan datang kemudian dengan penyesalan, 他要感到非常的这个后悔， mengakui bahwa dia adalah manusia yang berdosa. 他在那里承认他是一个罪人。 Dan kemudian dia juga hanya berharap dan bergantung kepada anugerah dan kemurahan Allah untuk kemudian menyelamatkan dia, membebaskan dia dari dosa-dosa. 他也在那里就是盼望能够从最终的释放的话，是唯有靠着上帝的恩典。 Saudara, sikap ini ditunjukkan oleh seorang pemungut cukai di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. 像这样的人，就是主耶稣在这个比喻里面所说的，就是税吏。 Di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. 在这个路加福音第18章从第9节到第14节，耶稣做了这样的一个比喻。 Ada dua orang yang berdoa di bait Allah.
当时有两种人来到圣殿里， Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. 一个是法利赛人，一个是税吏。 Pada waktu orang Farisi itu datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa dengan caranya sendiri. 当法利赛人他来到这个圣殿的时候，他按照他的想法这样的祷告。 Di dalam doanya itu dia kemudian mengatakan, saya bukan seperti orang-orang yang jahat ini. 这个法利赛人说：“我不像那个坏人一样， Saya bukan seperti orang yang berdosa dan seperti pemungut cukai ini. 我不像那个罪人这个税吏一样。 Saya berpuasa, saya memberikan persepuluhan. 我禁食，我也献上了我1/10。 Di hadapan Tuhan dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang benar dan orang yang saleh. 法利赛人在神的面前，他彰显自己是一个好人，是一个就是谦卑的人。 Kalau dia berdoa seperti ini, dia menunjukkan kesalehannya, apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Kira-kira perlu lagi anugerah Tuhan gak untuk dia? 如果按照他所说的这样的认为自己是那么好，那这样的人需要上帝的恩典吗？ Orang seperti ini tidak merasa perlu anugerah Tuhan. 像这样的人其实不需要这个上帝的恩典了。 Sebaliknya pemungut cukai itu dia menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. 但反过来，那个税吏呢，他感到自己是一个罪人， Sehingga pada waktu dia masuk ke hadapan Tuhan, dia tidak berani mengangkat wajahnya. 因此当他来到神的面前，连举目望天都不敢。 Dia menundukkan kepalanya dan memukul-mukul dirinya. 他在那边低着头，一面捶着胸，这样说道。 Dan dia mengakui bahwa dia adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. 他承认在神的面前，他是个罪人。 Dan dia hanya memohon anugerah Tuhan. Dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa. 他唯有希望上帝的恩典，就是他说到：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人吧。” Saudara, ini adalah sikap orang yang miskin di hadapan Allah. 这就是在灵里面贫穷的人。 Orang yang kemudian menyadari keberdosaannya dan kemudian mengerti bahwa dia memerlukan anugerah Tuhan untuk diselamatkan dari 他 dosa-dosanya. 知道他自己是一个罪人，并且需要上帝的恩典，让他可以解决这个罪的问题。 Saudara, tetapi di dalam zaman modern ini kita menemukan ada bentuk-bentuk yang kita lihat yang muncul di dalam penolakan terhadap firman Tuhan ini. 但是在先进的时代里面，我们也可以看到有一些，就是他们怎么样的来用其他的方法，怎么样的来这个抵挡，来拒绝这个上帝的这个话。 Ada orang yang merasa bahwa dosa, apa pentingnya memikirkan dosa? 他们说罪吗？有什么用？这样来思想它。 Untuk apa mikirin tentang dosa? Untuk apa memikirkan tentang Tuhan? Emang saya pikirin, kalau orang Jakarta mungkin bilangnya begitu. Emang gue pikirin gitu ya. 何必呢？我们要想这那么多，想到这个上帝，又想到罪的问题，我不要去想吧。 Saya tidak peduli dengan masalah dosa-dosa, itu urusan kamu orang-orang beragama. 我不管那些所谓罪的事情，那是就是属灵的人所想的。 Nah, istilah kerennya ini disebut dengan apateisme atau yang terdiri dari kata apatis dan theos. 那就是说到他这样的人，就是无神论的。 Orang yang gak peduli dengan Tuhan, dengan agama. 他完全就是没有相信耶稣，并且没有相信宗教。 Orang yang berpikir, emang gue pikirin tentang dosa, agama, Tuhan dan sebagainya. 像这样完全忽略这个上帝的存在与上帝的教导的人。 Tetapi saudara, di dalam bentuk-bentuk yang lain itu dia akan muncul dalam bentuk bahwa saya bisa untuk menyelesaikan masalah dosa. 但是在另一方面，他也自夸自己能够解决这个罪的问题。 Orang-orang ini mengakui bahwa kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. 他说：“我们是的，我们有犯错， Kita melakukan dosa di dalam hidup, tetapi saya bisa mengatasi urusan dosa ini. 即便我们在我们的生活里面我们犯错，但是我也可以来解决这些的问题。 Dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya bisa membereskan urusan dosa ini di hadapan Tuhan. 靠着我的力量，靠着我自己的能耐，我可以在神的面前解决这个罪的问题。 Sehingga di dalam agama-agama lain kita misalnya menemukan ada orang-orang yang berkata bahwa memang kita lakukan dosa,
tapi nanti kita lakukan perbuatan baik untuk kemudian mengimbangi perbuatan dosa itu. 因此，在别的宗教里面，我们也可以看到一些人，他们承认他们自己有犯错，但是呢，他们相信这也能够有能耐去解决，通过他们的好行为。 Dengan kemudian amal kita, dengan ibadah kita, maka kemudian perbuatan baik itu melebihi perbuatan dosa kita. Dan kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, masuk surga Tuhan. 他就是用金钱做这个公益的事业，并且在这个他们的这个宗教里面说，他把这些东西当成是可以解决这个罪问题的这个东西。 Kalau orang yang percaya diri dengan kemampuannya berbuat baik, kira-kira dihadapkan dengan salib Kristus, apa yang akan dia katakan? 像这样的人，如果说他把他带到神的面前，面对十字架的时候，他怎么去想呢？ Dia akan berkata, saya nggak perlu salib Kristus, pengorbanan Yesus Kristus. Kita mampu kok dengan kekuatan kita mengerjakan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. 像这样的人，他会说：“我不需要十字架，我也不需要耶稣，因为靠着我自己的能力，我可以解决这个罪的问题。” Orang seperti ini menolak karya terbesar Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa. 像这样的人，他拒绝了上帝的大作为，就是赎罪的大能。 Dan hukumannya pun adalah hukuman kekal. 而这样的惩罚是永久的惩罚。 Tetapi ada orang-orang yang lain di dalam agama yang lain juga berpikir saya sanggup mengerjakannya. 也有一些的其他的宗教说，我能够去解决它， Tapi menyadari bahwa perlu waktu yang lama. 那需要比较长的时间。 Jadi kalau kita lakukan kejahatan, maka kita perlu lakukan perbuatan baik untuk membuatnya seimbang, balance. 如果说我做错了一件事情，因此呢，我必须要做好事，让这个我的坏事跟好事呢能够平衡。 Tetapi saya menyadari bahwa di dalam kehidupan saya sekarang ini, saya nggak mampu untuk membereskan sepenuhnya perbuatan dosa itu. 但是呢，在先进的生活里面，我没有办法，也就是没有时间，而且不够时间来解决这样的问题。 Sehingga perlu kehidupan yang berikutnya, next life. 因此， begitu. 他需要在这个轮回的这个生活里面去解决。 Sehingga kemudian orang-orang itu percaya kepada adanya reinkarnasi kehidupan yang terus-menerus. 因此呢，这样的人他就相信这个轮回，这个在来生的这个生活。 Sehingga melalui kehidupan yang diberikan kesempatan terus-menerus, semoga kemudian makin lama makin baik dan sampai kepada tempat yang penuh dengan sukacita itu. 通过这个比较长的时间呢，因着他们可以这样的轮回的生活，他能够把他的事情慢慢的把它修好。 Saudara, kalau orang yang seperti ini berhadapan dengan karya Yesus Kristus di atas kayu salib, apakah kira-kira mereka akan berkata, saya butuh engkau? 如果像这样的人，当他面对主耶稣的十字架的时候，是否他说我需要吗？ Mereka akan berkata, saya nggak perlu. Saya hanya butuh waktu yang lebih lama, lebih panjang, supaya saya menjadi makin lebih baik, makin meningkat kehidupan perbuatan baik saya. 他肯定说他不需要，因为他可以。 就是他所需要的是比较长的时间，让他在这个长的时间里面，他可以重生，也是从轮回的生活里面，把它慢慢的把它修好。 Kalau dalam kehidupan sekarang ini saya tidak mampu, kehidupan yang berikutnya. 如果在现在的生活里面我还没有成功的话，那接下来的来生我可以成 Kalau 功。 kehidupan berikutnya juga saya masih belum mampu, kehidupannya berikutnya lagi. 那如果说在来生的时候我也没有成功的话，那在另外的来生我一定能够成功。 Sehingga kemudian reinkarnasi itu bisa puluhan kali, saudara. 因此能有这个十多次的轮回的生活， Bahkan sampai kemudian ribuan tahun 可能直到千百年， untuk sampai membebaskan diri dari masalah dosa ini. 直到他可以解决这个罪的问题。 Saudara, tetapi orang-orang yang miskin di hadapan Allah mengakui saya berdosa. 但是在神面前贫穷的人，他承认他是罪人。 Saya tidak punya kekuatan untuk mampu membebaskan diri saya dari dosa. 我没有这个能耐来解决这个罪的问题， Dan saya perlu anugerah Tuhan untuk bisa dibebaskan dari perbudakan. 要解决我的罪的问题，乃是我需要上帝的
得 Dan saya 恩典， perlu anugerah Tuhan supaya saya mengalami keselamatan. 我需要上帝的恩典，让我可以经历这个得救。 Dan Alkitab berkata bahwa orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah itu, kerajaan sorga. 圣经里面说，像这样的人，天国是他们的。 Orang-orang yang mengakui kondisi dirinya yang papa, miskin di hadapan Allah itu. Seorang seperti itulah justru yang masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah itu. 那些承认自己是在罪的面前是那么的一无所有，并且毫无能力的人，像这样的人是到时候他会进到天堂。 Karena orang-orang yang merasa dirinya sanggup tidak akan kemudian menerima karya penebusan 因为 Kristus di atas 那 kayu. 些认为自己是有能耐的人，他不可能去接受上帝救赎的恩典。 Saudara, pengertian yang kedua, saudara sekalian miskin di dalam roh, 第二点，在灵里贫穷的意思， itu artinya saudara sekalian adalah orang-orang yang kemudian menyadari akan kefanaan hidup ini dan kemudian menyandarkan hidupnya kepada Allah. 就说到这样的人，他醒悟到这个生活是那么的短暂，并且是那么虚空。 Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara ada yang pernah membaca kitab Pengkhotbah? 弟兄姐妹，我们有读过传道书吗？ Saya yakin semua kita pernah, paling enggak lewat khotbah di mimbar misalnya. 我相信你们都听过，或者呢从这个讲台上就听到神的信息。 Nah, kira-kira kata-kata dari kitab Pengkhotbah yang sering kali kita dengar dan nancep di pikiran kita itu apa? 在 Kata-kata apa? 传道书里面，经常就是让我们可以很记得的话是什么呢？ Kira-kira ada yang bisa mengatakannya? 我们中间有吗？ Apa kira-kira pada waktu kita baca kitab Pengkhotbah itu? 但我们 Kata 对这个 apa 传道书的时 yang 候， nancep di pikiran kita? 传道书的这个话里面有 Kata-kata apa? 给我们很深刻的影响的是什么？ Sia-sia, betul sekali. 虚空， Sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. 虚空，凡事都是虚空。 Itu yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. 这就是传道书里面所说的。 Nah, saudara, pada waktu kitab Pengkhotbah itu mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Misalnya Pengkhotbah pasal 1 ayat 2. 当传道者在这个1章第2节里面说到虚空的时候， Itu bukan berarti bahwa segala sesuatu itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. 并不意味着所有的一切都是没有用处的。 Masih slide sebelumnya, tolong. Saudara, itu bukan berarti bahwa segala sesuatu itu nggak ada gunanya, ini semua tidak ada gunanya. Bukan itu, saudara. 意思并不是说所有的一切都是没有用处的。 Ya, jadi pada waktu mama saya, sekarang usianya sudah 80, pada waktu dia baca ini segala sesuatu sia-sia, berarti itu nggak ada gunanya ya semua 我 begitu ya. 80岁的老妈妈，当她念这段经文的时候，她说：“我所有的一切都没有用啊。” Saudara, bukan dalam pengertian seperti itu. 其实不是这样去理解它。 Kata sia-sia di sini saudara sekalian memiliki pengertian seperti ini. 像就是这个虚空的这个意思呢，是这样的。 Saudara, kita bayangkan, saudara, ada kemudian uap air, saudara sekalian. 我们想象就是有水蒸气， Atau asap rokok misalnya ya, orang merokok kemudian ada asapnya. 或者呢香烟的这个烟雾。 Nah, orang yang mungkin misalnya orang yang sudah ahli dalam merokok, pada waktu dia kemudian isep asapnya, kemudian dia keluarkan, saking ahlinya misalnya saudara sekalian, dia kemudian buat gambar hati, bentuk hati dari asap rokok itu. 经常这个抽烟的人，他很老练，他可以当他吸这个烟的时候，他吹出来的可以把它形成一个像心一样的这个形 Atau 状。 kemudian dia buat lingkaran misalnya begitu ya, bentuk lingkaran gitu ya. 或者当它付出来的这个烟呢，就好像一个圆形的。 Saudara, pada waktu asap itu berbentuk hati, berbentuk lingkaran misalnya. 当这个烟就是形成就是像心而在圆形状的形状的时候， Saudara, kita tahu bahwa itu semua tidak ada substansinya, tidak ada materinya yang bentuk padat, solid. 我们都知道，像这样的是烟，而不是说有这个硬的物质在里面。 Sehingga kemudian kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa kuasai itu. 因此，我们不可能，也不能把它抓起来，并且去掌控它。
Pada waktu kita mau menangkapnya, menguasainya, saudara, maka kemudian dia akan buyar. 当我们抓住它或者去触碰它的时候，那会变散开了。 Dan bukan hanya itu, tetapi ini kemudian sifatnya cuma sementara, bentuknya itu sementara. Begitu dimunculkan bentuk hati misalnya, lama-lama dia akan kemudian memudar, menghilang. 不单单如此就是它这个也是暂时的，因为当它把这个焰吹出去的时候，就是慢慢它就会散开。 Saudara, ini yang mau dikatakan oleh kitab Pengkhotbah. 这就是传道书里面所说的， Bahwa segala sesuatu yang ada ini 凡是所有的， pada dasarnya tidak memiliki dasar materi yang sifatnya permanen, saudara sekalian. Substansi yang sifatnya permanen. 是在里面没有这个存在着永恒的物质。 Pada dasarnya, saudara, segala sesuatu itu sifatnya fana dan akan berlalu. 并且呢，所有的一切都是暂时的，并且有一天要过去。 Dan bukan hanya itu, tetapi juga segala sesuatu itu tidak bisa kita kuasai sepenuhnya, saudara. Karena ada unsur-unsur, ada hal-hal yang kemudian sifatnya unpredictable. Sesuatu yang sifatnya tidak bisa kita duga, saudara. 甚至呢，他就是也说到，不单单是暂时的，并且像这样的东西，我们没有办法把它掌控的，因为呢，它是无形的，也没有这个物质。 Saudara, ini pada dasarnya realitas yang ada di depan kita. 这是在我们面前的现实。 Saudara, kalau kita beli HP misalnya, berapa lama HP itu bertahan bersama-sama dengan kita? 我们买一个新的手机，请问这个手机能够用到多久呢？ Ada yang masih pakai Nokia yang lama itu, saudara? 我们当中是否还有用那个旧的手机，就是 Nokia 的那一种的？ Sudah tidak ada, saya yakin di antara kita ya. 我相信每个人都没有一个人使用它。 Dan saudara, bukan cuma yang lama itu kemudian kita tinggalkan, tetapi kemudian yang baru itu cepat sekali datangnya. 不单单我们那个旧的把它离开了，新的也是接二连三，很快的就来了。 Mungkin cuma 2-3 tahun begitu kita beli lagi yang baru. 可能再过2-3年的时候，我们又再买新的手机。 Nah saudara, kalau kita pakai laptop, misalnya saudara-saudara yang bekerja dengan laptop, berapa tahun kita pakai itu? 我们如果用电脑的话，请问也能够用几年呢？ Mungkin 5-7 tahun kita akan pakai terus kemudian pergi. 可能最多呢5-6年，就是我们用了以后，然后就把它换掉了。 Kalau kita pakai mobil misalnya, berapa lama kita pakai itu? 就说到用汽车的话，我们多久用它呢？ Ada yang mungkin 4 tahun, 6 tahun sudah ganti. 有的4-5年，它就要换了。 Mungkin rumah lebih lama, gitu ya. 如果我们住的房子呢，可能比较旧，比较久。 Ini rumah kita sayang, ini rumah kita enak tinggal di sini, kita rasanya pengen lama-lama tinggal di sini. 因着我们很舒适的住在里面，因此我们保护它，我们经常把它修理它。 Tetapi kemudian dengan keluarga yang baru, dengan lebih banyak, akhirnya kita pindah ke rumah yang lebih baru. 但是当我们的家庭的成员越来越多的话，这个家就不够用了，因此呢，我们要搬到新的这个家。 Dan setelah sekian lama kita tinggal di rumah itu, kemudian anak-anak semua pergi, tinggal berdua lagi. 当我们住在那比较大的房子的时候，孩子们渐渐的长大，他们一个一个的离开我们的时候，这个家里面就剩下我们2个老人。 Dan rumah yang 2 lantai ini juga nggak cocok. 这个2层的这个家呢，对我们这个2个人的话就不大适用了。 Karena dengkulnya sudah susah untuk naik turun begitu 因 kan 为要 ya. 上到上面的话，膝盖就已经不行了。 Dengkulnya udah makin sakit kalau naik tangga begitu. 他的膝盖就是，当他上楼梯的时候感到疼 Sehingga 痛。 udah kita jual aja, beli yang lebih simple, lebih sederhana, cocok untuk berdua. 因此就决定把它卖掉，然后就再买一个平房，让适合我们2个人住的。 Saudara, nggak ada yang permanen, saudara. 是的，没有这个长久的。 Dan harta kita pikir ini sesuatu yang sifatnya permanen, saudara. 甚至我们的财富，我们认为这个是可以持久的。 Tetapi harta itu dengan cepat, saudara sekalian, kemudian berlalu juga. 但是这个财富呢，也可以很快的就这样消失了。 Saudara, hal ini yang kemudian disadari juga oleh Tuhan Yesus, saudara. 这就是主耶稣让人醒悟到的。 Tuhan Yesus itu menyadari bahwa orang yang kemudian mengumpulkan harta di dalam dunia ini maka kemudian hartanya itu akan kemudian cepat berlalu dan cepat pergi, hilang. 主耶稣教导我们说，让我们这些就是
就是依靠财富的人，相信他的财富很快都会过去。 Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata, untuk apa orang itu memiliki segala dunia ini tapi kemudian kehilangan nyawanya. 因此呢，主耶稣说：“你得了这个世界，去赏赐了生命，有什么益处呢？” Karena Tuhan Yesus itu menyadari bahwa segala sesuatu ini pasti akan berlalu, saudara, dan nyawa kita itu, hidup kita itu, keselamatan kita itu lebih penting daripada semua yang ada dalam dunia ini. 因为所有的一切将要过去，那我们最首要的事情就是我们可以得救的这个事情是最大的。 Kita tidak bisa memiliki dan menguasai apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. 在世上的一切东西，我们没有办法来掌控它。 Dan kitab Ayub mengatakan bahwa kita datang ke dalam dunia ini dengan telanjang dan pulang ke dalam dunia yang lain itu juga dengan telanjang. 启示录里面也说到，我们赤身来到世上，也必赤身归回。 Kita nggak bawa apa-apa, saudara, ke 我们 dalam sana. 什么我们都没有带去， Karena memang pada dasarnya ini sifatnya fana sementara, saudara. 因为很严格的说，这一切都是暂时的。 Tetapi yang menjadi masalah adalah kemudian ketika saudara kita melekatkan hati kita kepada hal yang sementara ini. 但是问题呢，如果说我们把心紧紧的放在这样的物质方面的时候， Pada waktu kita beli mobil, saudara, mobil ini, wah kita senang, sayang sekali. Wah mulus banget. 当我们买新汽车的时候，我们感到这个汽车是那么漂亮，那么的就是毫无瑕疵。 Pagi-pagi udah kita lap gitu ya, kalau ada debu, wah dilap saudara sekalian, disingkir-singkirkan. 每天早上我们把灰尘就是这个弄清洁。 Nah pada waktu kita jalan di jalan saudara, keserempet sama motor gitu ya, seret gitu. 当我们在路上走的时候，有一辆摩托车来撞到我们的汽车。 Nah pada waktu kita lihat ada baret di mobil kita itu rasanya hati kita kebaret juga, saudara. 我们看到这个我们的汽车这个就是被刮到的时候，我们的心好像是被刮破一样。 Karena hati kita melekat ke sana. 因为我们的心是把心放在这个汽车里面。 Satu kali saya pulang dari kantor. 有一次我从这个办公室里面回去， Dan kemudian bawa laptop, saudara. 我带着这个手提的这个电脑。 Dan buat saya laptop itu berharga banget karena sebagai dosen pasti akan banyak menggunakannya. 因为我是讲师，我多么的需要这个。 Nah pulang nggak langsung ke rumah tapi kemudian ke mall. 当我回到家里的时候，我就跑到购物中心。 Nah pada waktu di mall saya berpikir ini mau dibawa apa enggak laptopnya. 当我想我要去购物中心的时候，是否也把这个电脑呢一起带去吗？ Dan saya tinggalkan 最后 laptop itu. 最后我决定我把它留下。 Dan pergi ke mall itu, saudara. 我 Jalan di mall itu. 我走到那个购物中心里面。 Pada waktu saya jalan di mall itu, saudara, sementara saya berjalan berputar mencari barang dan sebagainya, saudara sekalian, pikiran saya ada di dalam laptop itu, saudara. 虽然我在这个购物市场里面，我在那边寻找一些东西，但是我的心仍然就是惦记着我的这个电脑。 Hati saya nggak nyaman, saudara. 我的心不平安， Hati saya dan pikiran saya itu ada di laptop. 我的心、我的思想在这个 Apa yang 手 terjadi 机。 dengan laptop itu? Apakah nanti orang bisa memecahkan kaca, mengambil laptop itu? 我在想我的这个电脑怎么样呢？是否有人撞破我的这个玻璃窗，去拿着我的手提电脑？ Jadi saya pergi dan jalan itu bukan dengan hati yang lapang, saudara. 因此我在那里走的时候，我心不在焉。 Karena hati kita melekat kepada barang-barang itu. 因为我们的心就是惦记着那我们的留下的这个东西。 Tetapi bukan hanya melekat dengan barang-barang itu, saudara, tetapi juga kita mendewakan, bahkan mentuhankannya sebagai sumber keamanan dan perlindungan 不 kita. 单单是惦记着它，乃是我们把那些财富、那些我们所拥有的，把它当成好像我们的神一样。 Saudara, pada waktu kita menjadikan dia sebagai sumber pemeliharaan dan perlindungan kita, rasa aman kita, maka itulah problem kita, saudara. 当我们把它当成是我们可以得着安全、得着这个就是让我们可以安心的这个东西的时候， Sehingga kita merasa kita nggak memerlukan Tuhan lagi. 那个时候我们就觉得我们不需要上帝了。 Saudara, tapi pada waktu kita seperti itu terikat dengan
kepada hal-hal seperti itu. 但是当我们被这些这样的东西所捆绑的时候， Maka di situ bahaya itu muncul. 因此危险就来了。 Ada beberapa orang yang kemudian melakukan bunuh diri 有不少的人因此他们在那里宣短见， karena kehilangan uangnya. 是因着他失去了他的钱。 Ada seorang anak muda 有一个年轻人， yang ikut kemudian trading lewat internet atau lewat aplikasi. 他就是在这个网络里面就是有见面。 Dia investasi mula-mula dari 5.000. 哦，他在那边利用这个网络去透支， Bukan rupiah tapi dolar, dan itu kemudian makin naik, saudara. 他是用美金去投资 Sampai 的， ratusan ribu. 知道以后他就赚了，在那边赚了很多的 Dan 钱。 kemudian pada waktu dia trading terus, kemudian sampai satu saat sekian lama, kemudian dia melihat bahwa uangnya 700.000 dolar itu hilang. 但是呢，当他这样继续的在就是在电脑里面投资的时候，他所有的这个700.000 dolar. 就是70万的这个美金呢不见了。 Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. 那他做了什么呢？他自杀。 Nah, tetapi setelah dia bunuh diri diketahui ternyata uangnya nggak hilang, saudara, masih ada. 但是当他自杀完毕以后，却发现他的钱没有不见，还在那里。 Uangnya tidak hilang, nyawanya hilang, saudara. 他的钱没有不见，但是他的生命却不见了。 Kenapa saudara? Hatinya terikat dengan uang itu. 为什么呢？因为他的心被这个钱所捆绑。 Itu menjadi sumber rasa aman, perlindungan, masa depan, pengharapan untuk masa depan. 他把它称为是让他可以安全，并且他有未来的这个首要的这个东西。 Dan saudara, di mana kita meletakkan sumber pengharapan kita? 弟兄姐妹们，我们把我们的这个希望呢寄托在什么地方呢？ Slide berikutnya. Saudara, pada saat ini apa yang menjadi sumber pengharapan dan penopang hidup kita? 这个时候，我们是用什么来托住我们感到安全，感到这个我们的未来有前途的呢？ Apa yang membuat kita merasa aman? Apa yang membuat kita merasa bahwa ini ada jaminan hidup untuk masa depan kita? 是什么让我们可以感到安全，并且有保障呢？ Dan kepada siapa hati kita melekat pada saat ini? 是我们的心是跟谁经连着呢？ Apakah kepada Allah? 是否跟我们的神？ Nah, saudara, yang berikutnya, saudara, refleksi yang berikutnya, saudara, apakah kita menyadari keberdosaan kita sebagai manusia? 接下来呢，我们要反省，我们是否这个觉悟到我们是个罪人？ Dan maukah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan perlu memerlukan anugerah Tuhan di dalam hidup kita? 我们觉悟到我们是一个罪人，我们需要上帝的恩典来帮助我们。 Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. 我带领弟兄姐妹一起祷告。